اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami dengan rahmat Engkau di atas keburukan yang Engkau telah tentukan ke atas kami. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah keberkatan kepada kami dunia dan akhirat. Ya Allah Tuhan kami, permudahkan segala urusan belajar kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, lindungilah kami dari azab neraka dan juga seksa dunia dengan rahmat-Mu dan berkat-Mu ya Allah, bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi alamin. Qabbalallahu minkum. Pada malam ini saya kena buat slow. Saya pergi faster by 2 or 3 weeks. Kita learn about why isim berbaris di atas. Okay? Sebab ini yang paling rumit sekali. Yang pentingnya tuan-tuan rumah kenal tak isim dalam Quran? InsyaAllah. Ya. Noun. Isim itu noun ya. Jadi isim ini ada 3 baris saja. 1 baris depan, 1 baris atas dan 1 baris bawah. Jadi hari ini kita go on baris atas. Why dia baris atas? Kalau dia tak ada apa-apa, dia mesti baris depan. Boleh faham konsep tu? Ya? Ada 12 sebab. Ada 12 sebab. Itu yang ada 12 sebab. Malam ni insya-Allah kita break itu tu for the first 6 reason tu kita buat dulu. Lepas tu yang baki ni insya-Allah kita teruskan. Memang susah. Saya kata susah bukan nak nakut kan. Ada jugalah nak nakut kan tu. Supaya tuan-tuan betul-betul tengok. Benda ni benda yang susah. Kalau isim mansub, isim baris atas tu dah boleh kenal dengan bagus. Caranya macam mana? Saya bagi satu konsep, saya bagi 10 ayat yang sama dengan dia. Okey? Sebab pertama saya bagi satu konsep, saya bagi 10 ayat. Sebab kedua saya bagi satu konsep, saya bagi 10 ayat. Jadi ada 12 sebab ini 120 ayat yang berkaitan dengan mansub. Kalau tak kenal juga tak lama lagi lah tu. Akan kenal lah. Ya, akan kenal lah. Kalau tak nak salin pun tak apa, tapi Datin Paduka dia cukup takut kalau tak salin. Sebab tu dia dekat dengan saya. Dia tanya tengok. Okey. Al-mansub ya. Kita beritahu dulu isim ya. Dalam Quran al-ismu. Orang komen saya ustaz tak terang ni. Jadi saya bawa pen besar ni. Al-ismu. Ya. Banyak isim dalam Quran. Ada lebih kurang 480 isim saja dalam Quran yang berbeza ya. Isim. Ya, kita ambil satu contoh katakan ni. Dah ya. Ya, ini isim Maulidun. Ya, Maulidun ini kelahiran Nabi ya. Kelahiran Nabi. Maulid isim tu sebab ada tanwin. Boleh? Dalam apa juga keadaan, bila dia tak ada apa-apa sebab, kita tulis baris atas, baris depan. Boleh? Baris depan. Dalam apa juga keadaan. Isim ke, fa'il mudhari' ke, mesti berbaris hadapan dalam keadaan yang biasa. Maulidun.
maulidun. Ya, ini baris depan ya. Okey. Kita belajar dulu. Kalau dia ada alif lam, dia akan bunyi al-maulidu. Betul tak? Jadi al ni kita belajar dulu definite. Mana de. Ya, boleh ya? De. Kalau tidak, maulidun. Jadi kalau orang tanya, kenapa dia baris depan? Jawab dia mudah saja. Sebab dia tidak ada alat yang menjadikan dia baris atas atau baris bawah. Dia kena baris depan. Sebab pertama. Dan belum lagi. Ini baru preamble baru. Mukadimah. Kita nak belajar isim mansub. Ni saya bagi contoh. Ya, isim ini kalau marfu macam ni. Ya, kalau mansub dia macam ni. Mau, li, dan. Mansub. Ini yang biasa kan? Yang biasa. Ya, yang biasa. Ya, Datuk? Boleh? Saya nak beritahu yang biasa. Okey. Kalau maulidan ini mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Ada sebab dia jadi maulidan. Kalau dalam keadaan biasa, maulidun ataupun al-maulidu. Ya, saya nak bagi ini contoh mansub. Kalau majrur, dia akan bunyi maulidin. Ada sebab. Ada sebab kenapa ya? Ada sebab. Ada sebab. Jadi isim ini baris dia 3 saja. Yang pertama marfu'. Cuba sebut. Marfu' ni maknanya berbaris di hadapan. Marfu'. Okey. Yang kedua mansub. Ini mansub ya. Yang kedua mansub. Mansubun, berbaris di atas. Ya. Mansubun. Ya. Macam di sini al-maulida. Itu mansub. Ya. Itu mana dia? Mansub. Yang ketiga majrur. Maulidin ataupun al-maulidi. Ini dia kata majrur. Majrur ni berbaris di bawah. Majrurun. Dalam YouTube orang tanya benda-benda small matter, dia tanya. Memanglah dia tak tahu kan. Pening kepala nak jawab. Dia dapat pula telefon saya tu. Kat mana dia cari? Dia tu dalam apa tu yang lama-lama punya dulu. Sebaik ada lagi. Okey. Ya. Boleh ni? Ini sebagai pengenalan. Isim ada 3 tanda. Yang pertama berbaris hadapan, kita panggil marfu'. Ya? Dan tanda dia sama ada tanwin dhammah ataupun dhammah saja. Ini dia kata dhammah, tanwin dhammah. Ini dhammah. Nak pakai baris depan ke nak pakai dhammah? Dhammah. Okey, pakai dhammah ya. Pakai tanwin. Tanwin ni double. Ini dhammah, ini tanwin dhammah. Okey. Tanda yang kedua berbaris atas. Berbaris atas sama ada baris atas satu dia panggil fathah ataupun tanwin fathah. Ya, ini fathah ataupun ini tanwin fathah. Okey. Dia punya jawatan dia mansub. Tapi tanda dia ini fathah, ini tanda. Ini tanda. Tanda mansub, mansub ini jawatan dia. Jadi untuk isim yang berjawatan mansub ada 12 sebab. Dia memegang, bila pegang jawatan tu dia mesti tanda bagi atas. Malam ni kita nak belajar apa dia jawatan-jawatan dia tu. Itu kita panggil fungsi ataupun functions, tugas dia. Setakat ni boleh? Jelas tak? Makna beza tak? Ya? Makna ni maulidun, maulidu. Makna tak ada beza tu. Makna tak beza sama sekali. Yang bezanya dia jadi apa dalam tu? Sama ada dia kena makan ataupun dia tukang makan. Itu je beza. Kalau salah makna, kucing makan ikan. Kalau betul, kalau salah makna, ikan makan kucing. Itu je. Jadi pilih satu, memang bahaya. Jadi kita lepas ni tak boleh makan nasi dah. Habis dah nasi.
Kunci makan. Tapi saya nak boleh main lah. Memang besar pahala kita beri makan nasi orang yang belajar. Sebab malaikat dia tak boleh makan, dia tengok je. Dia berdoa kepada orang yang makan tu kan. Lagi-lagi kalau orang yang makan tu, dia punya gigit tulang tu sampai kucing pun tak boleh nak makan. Besar pahala, betul? Besar pahala. Para malaikat berjuta-juta berkerumun ni naik bas mana-mana mari tak tahu. Duduk kat situ, tunggu kita kan. Tu yang Tok Guru saya dah pesan gitulah. Sebab itu Tok Guru saya zaman-zaman belajar dulu, kambing beratus ekor, sembelih lah mana satu kambing-kambing tu, semua Tok Guru punya banyak kan. Tok Guru tak jaga kambing tu, anak murid jaga. Takkan dia boleh? Boleh? Okey. Ini tanda. Jadi kita malam ni kita pergi kenapa isim bertanda di atas. Ada 12 sebab. Kenapa isim bertanda di atas? Ini ada 12 sebab. Ini ada 3 sebab. Ini ada 8 sebab. Biasanya kalau kita dah belajar ni, dah kelas dan habis dah ni. Kalau masuk bab ni, kelas dah nak habis dah. Malam kemarin kita habis satu kelas di Putrahid. Putrahid. Itulah. Dah habis tu. Tak sampai 2 tahun lah. Ya? Tak sampai 2 tahun aku. Ini tak sampai kot. Lepas tu kita pergi bukan honeymoon, daki Gunung Kinabalu ramai-ramai. Balik tu pergi umrah. Boleh ni? Okey. Saya bagi satu contoh yang mudah. Kalau kita ambil perkataan maulid ini, kita cantum jadi 2 perkataan yang sesuai dengan dia. Umpamanya kita ambil perkataan maulid dengan ar-rasul. Ya, ar-rasul. Boleh? Maulid ar-rasul. Bila kita nak baca 2 perkataan ni dah ada tugas masing-masing dah. Ini tugas dia marfu'. Ini tugas dia majrur. Jadi bacaan dia Maulidur Rasul li. Kalau kata Maulidur Rasul salah. Maulidur Rasul, maulid itu adalah kepunyaan Rasul. Maulid Rasul punya maulid, bukan kita punya maulid. Kelahiran Rasul. Jadi di sini Ar-Rasul panggil bawah. Kenapa? Ada 3 reason. Okey. Salah satu daripada reason dia ini. Bila 2 kata nama bersandar dan memberi makna kepunyaan, maka tuan punya itu mesti bagi bawah. Jadi tuan punya maulid itu adalah Rasul. Dia nama mudhafun ilaih. Nama mudhafun ilaih. Bila 2 kata nama bersambung yang menunjukkan kepunyaan lah ni. Maknanya kepunyaan ni, maknanya maulud ini dipunyai oleh Rasul. Jadi tuan punya maulud tu mesti bagi bawah. Jawatan dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi, disandar kepadanya. Tulis maudah. Mudah tulis. Jawatan dia boleh tulis sini. Jawatan dia ni. Yang ini mudhaf kena sandar. Kena sandar lah. Maknanya kepunyaan maulid itu disandar kepada Rasul. Rasul kena sandar. Jadi Rasul ni dia panggil mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhaf tu maulud lah. Maulud mudhaf penyandar. Ar-Rasul ni Ar-Rasul ni kena sandar. Macam kita kata rumah Ali. Siapa punya rumah? Ali punya rumah ke rumah punya Ali? Ali punya rumah. Jadi Ali kena bagi bawah. Baitu Ali. Baitu Aliyin. Baitu Aliyin. Maulidur Rasuli. Sebab Aliyin tak ada alif lam, kena Aliyin lah. Okey, boleh macam tu? Saya bagi contoh ya. Contoh. Macam di sini, kenapa Maulidur bagi depan? Senang aja. Sebab dia tak ada sebab kenapa dia baris atas atau baris bawah. Dia kena baris depannya. Sendiri. Sebab dia sendiri. Kalau tuan-tuan letak sini min di sini dah jadi Maulidi Rasul. Ini sebab kedua dia baris bawah.
Sebab kedua. Baris bawah dia 3 sebab aja. Ya, 3 kali makan nasi habis. Malam ni sedap tu lauk ayam tu. Cili api kan. Cili api nak ambil 2, takut orang tak dapat. Baris depan kita sendiri. Yang di bawah ni yang ni nanti berduka. Yang ini jadi penyanda tuan punya. Tuan punya. Macam kita kata baitu aliyin, rumah Ali. Rumah tu kepunyaan Ali. Dalam bahasa Inggeris kita kata possession, Ali's house. Ali's house dia pakai apostrophe kan. Ini pakai baris. Boleh? Dalam ucapan selalu orang tak sebut Maulidur Rasuli. Dah. Jadi disebut apa? Daripada dia tak belajar nahwu dah tu. Kalau dia belajar nahwu, dia akan sebut Maulidur Rasuli. Tapi bila ucapan tu Maulidur Rasul lah. Itu bagus juga. Dia bunyi Maulid Rasul, ada tu Maulid Rasul je. Maulid je kan. Maulid. Tapi kita belajar nahwu. Orang Arab pun suruh baca ni. Cuba baca ni. Min Maulid Rasul. Dia tak tahu nahwu. Min Maulid Rasul. Saya dah suruh baca, tak boleh baca. You listen to me when I read. Min Maulid Rasul ni. Yallah. Dia marah itu qadim zaman, lama dulu ni. Tapi kita belajar ni, kita nak tahu ilmu. Kita nak tahu ilmu tu. Setakat ni boleh? Kalau ada min ni datang berduka, min ni huruf jar. Huruf jar ni semua isim lepas huruf jar ni baris bawah. Jadi sebab yang kedua maulid ni baris bawah sebab ada huruf jar. Kalau tak ada dia memang maulidu lah. Boleh dah. Satu lagi Ustaz. Yang Al-Quranil Hakim. Apa ni tu Ustaz? Al-Quran ni. Tak ada, salah. Al-Quranu. Yasin Al-Quranil Hakim. Ada itu tak sebut wow. Wal Quranil Hakim. Wow. Yes, wow. Al-Quranu. Yasin. Itu soalan yang Ustaz susah nak cari makan tu. Wal Quranil Hakimi. Bagus soalan tu. Wow ni wow huruf jar. Wow sumpah. Bila wow sumpah, maknanya sebab yang kedua kenapa isim baris bawah. Sebab kedua. Jadi sebab kedua. Ini sebab, salah satu sebab mudhafun ilaih. Yang ini sebab kedua ada huruf jar. Ada lagi satu sebab lagi. Kalau Al-Quran saja. Kalau Al-Quran je, Al-Quran lah. Al-Quranul Hakimun lah. Hakimun. Okey. Lama-lama dapat. Jangan risau. Tengok YouTube banyak. Penerbit dia sebab pahala lah. Penerbit. Besar pahala ni. Besar. Ya. Tengok-tengok besok kita tengok masuk je pintu ni, tengok ini macam pernah tengok kat mana ni Barakah lah. Tengok-tengok laju je berjalan ni. Dia tak ambil gambar dah ustaz. Ustaz ni dia alam barzah, laju ke mana? Alam barzah ni alam sementara. Alam sementara daripada alam dunia nak pergi ke alam akhirat. Rasulullah telah berada di alam barzah hampir 1400 tahun dah. Ya, belum pergi ke alam akhirat lagi. Jadi kita sekarang ni di alam dunia, kita berlomba lah untuk belajar nak masuk ke alam barzah kan. Alam barzah ni tak susah masuk. Dia hakimi tadi. Ya. Mati sekejap je tu masuk. Okey, boleh ni? Datin baru ke dah habis dah? Dah. Yang tu tadi wow tu menyebabkan sebab wow ni datin, wow sumpah. Wow sumpah. Cameraman takap. Wow sumpah. Kepala tu. Kepala monitor. Kepala doktor. Okay. So now kita pergi kepada kenapa sebab isim berbaris di atas. Okay.
Okey. 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 Paling bawah. Tuan-tuan jangan risau ya. Sebab dia spotted topik altogether lebih kurang 550. Spotted topik yang perlu kita belajar untuk faham Quran 550 topik. Ini topik besar Al-Mansub. Tapi saya pakai dalam 30 topik saja untuk tuan faham Quran. Tak payah pakai 500 lebih tu. 40 saja. Jadi kalau boleh jangan ponting kelas lah. Kalau tak ada, kalau kelas tak datang, dia tengok YouTube. Jadi bila kita nak bincang tentang isim, kita kata al-mansub, al-mansubat. Al-mansubat minal ismi. Minal ismi. Maksudnya yang berbaris di atas dari isim. Okay. Sebab pertama. Sebab pertama ya. Kalau dalam Quran kita nak tahu sebab ke berapa? Sebab pertama. Okey. Sebab pertama, bila dia ada kana dalam Al-Quran, boleh? Kana, kana ni makna dia adalah. Kana adalah ya. Kana adalah. Isim pertama ni memang bagi depan, memang tak ubah. Ya. Selalunya dia pakai ni waw. Waw ni bukan waw sumpah, waw ni waw ataf. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan adalah Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hakimah. Kenapa aliman? Sebab dia tidak ada alif lam. Jadi di sini pokok kita cerita di sini, perkataan aliman ini dia menjadi khabar kana. Itu kena salin. Jangan tanya banyak. Dia animan jadi tanya malaikat. Salin saja. Dalam nahwu memanglah khabar kana. Khabar kana. Khabar kana. Ya ni aliman ni. Aliman ni jadi khabar kana. Khabar kana maknanya berita kepada kana. Khabar. Khabar, berita kepada kana. Dia berita. Asal ayat ini Allahu alimun hakimun. Asal dia. Jadi kalau Allahu alimun hakimun, kata profesor saya dulu, ayat ini statement dia tak slow sikit. Maknanya dia kata kepada orang yang beriman. Orang beriman ni kalau kata Allahu alimun hakim dah faham dah. Orang yang kurang imannya, dia kena kata wa kana Allah. Wa kana ni maknanya penekanan, dan adalah Allah itu maha mengetahui lagi bijak sana. Kalau tak percaya juga, dia ada lagi sekali, ada lagi gia 3. Ni gia 2. Gia 3 ada lagi, ada gia 4 lagi. Ya. Itu orang kafir yang ingkar kepada Allah, dia pakai gia 4. Orang macam kita ni cukuplah Allah itu maha mengetahui lagi bijaksana, cukuplah. Dalam Quran, wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Allah ini subjek. Okey. Alimun khabar, predicate. Okey. Dalam bahasa Arab, Allah ini mubtada, alimun khabar. Tapi bila masuk kana, Allah sudah jadi isim kana, dan ini jadi khabar kana. Senang saja. Lepas kana, yang pada depan tu isim kana. Selalunya immediately after kana, dia ada isim kana dan mesti baris depan. Dan ada isim yang immediately after isim baris depan ni baris atas, itu khabar kana. Jadi yang pertama dia jadi khabar kana. Dalam Quran sangat banyak. Ya, sangat banyak. Hakimah. Dia mesti ada kana. Mesti ada kana. Kana tu artinya adalah. Ya, adalah. Waw tu waw ataf, dan bukan waw sumpah, waw ataf. Tapi kita go slowly ya. Ya. Kana adalah. Ya, kana tu mana adalah. Adalah itu sebenarnya special digunakan untuk nak menekankan ayat tu supaya jadi kuat. Dan adalah
Allah itu mengetahui lagi bijak sana. Tuan-tuan bukalah dalam Quran, ada kana ni, isim pertama tu dia jadi isim kana, isim kedua jadi khabar kana. Ini isim kana, ini khabar kana. Allah itu maha bijak. Bila ada waw tu, mesti depan dia balik bawah. Tak, ini waw ni Dr. Nawi bukan waw sumpah, ini waw ataf, waw ikut. Yalah, dua fungsi waw. Dua fungsi. Waw dia 2-3 fungsi ada. Jadi kalau dengan isim dia juga jadi waw ataf. Oh, atau betul Ustaz? Ya? Atau boleh atau? Ataf. Ain. Ain. Taf. Ataf ni ikut. Diambil daripada ayat sebelum tu. Rasa susah ke yang pertama ni? Yang pertama ni susah ke? Dan adalah Sebelah lagi ada. Betul tema. Aliman Hakimah. Ya. Kerana Allah itu maha bijaksana. Ya. Dia kalau kita nak terjemah, dan adalah Allah itu maha mengetahui lagi bijaksana. Jadi yang kita nak Fardu dia mengetahui. ya. Khabar ni mengetahui, maha mengetahui, aliman. Hakimah. Ya, dia duduk jaga. Ya. Ni. Oh, ini orang pandai sikit. Ya, kan ini pula tak ada titik. Allah. Itu buat sendirilah. Dua titik. Sesekali lucu juga kan? Hari-hari lucu. Jadi ini aliman hakiman. Ya. Jadi aliman ni kita faham dah. Ya. Hakiman tu Lagi bijaksana. yalah betul, tapi dia Ya. mudah hilang ke apa? Nah, dia ikut. Dia ataf maksud ikut. Sebab dalam Al-Quran, kalau hakiman ini dia ikut aliman. Allah Ta'ala selalu beri dua double. Kalau tak tahu alim, tahu hakim. Dua-dua makna lebih kurang sama. Dia tidak kontradik. Maha mengetahui. Lagi bijaksana. Orang yang bijaksana ni makna orang yang tahulah. Ya, lagi. Kalau yang dia kita baca kan aliman hakimah Ya. Mati pun kena kata ma juga. Kalau tak boleh kata aliman hakim, tak boleh. Sebab dia tanwin. Aliman hakimah. Itu bacaan kan? Itu pakai tajwid. Kalau dua depan kan? Ya? Alimah hakim pun tak boleh lah. Tak ada, tak mungkin. Impossible. hakimah. Memang tidak boleh jadi aliman hakim pun tak boleh. Mana satu orang berjalan dua hala. Tak boleh. Inilah dia kelebihan Al-Quran. Dia kalau berhenti yang dia mak Ya. sambung Sambung. Ada sambung sampai 5-6 ni. dia kalau sambung itu kalau Sambung. dengan tanwin bertemu dengan zawasa baru dia jadi Baru disambung. Oh yes. Betul. Itu dah tajwid. Ada pakar tajwid sini. Ustaz, tadi kita ada 4 penekanan tadi tu. Ya. Macam mana nak bezakan? Adakah itu pun sebab dia juga ke ataupun Ada nanti kita pergi bab dia. Tak sampai lagi. biasanya khabar kana is one of penekanan nombor Ya. satu. Penekanan. Satu. Ya. Tapi macam apa perbezaan pula nanti macam ni kita nak bezakan 1 2 3 4. Itulah kena tunggu lagi. Tak sama. Dia dah hafal nanti. Ada. Betul. Tuan-tuan tahu tak? Best student macam tu. Dia advance. Saya dulu masa muda-muda dulu bila nak pergi ceramah masjid, perangai orang masjid ni dia selalu nak cuba kan. Dia selalu nak test kita kan. Dan kita muda-muda mengajar orang tua-tua kan. Dia test ilmu dia tak jauh sangat. Ilmu babat tasawuf je kan. Setengah ustaz muda-muda ni bila dia pergi sekali, kali kedua tak pergi dah. Sebab pandai sangat tanya. Ilmu ustaz terhak. Aduh. 2 minggu tunggu je Ustaz. InsyaAllah kita ingat ya. Okey. Kita ingat. Yang kedua. Yang kedua. Allah tadi. Allah ni
dia jadi baris atas bila ada inna. Sampai ada soalan tuan tadi. Inna Innallaha. Jadi salah satu sebab isim baris atas bila ada inna. Inna ni artinya lebih tekan lagi pada kana. Sesungguhnya. Ini yang kedua. Ya? Ini yang kedua. Yang kedua. Ini yang kedua. Sesungguhnya Allah itu di sini dah jadi alimun. Alimun, hakimun. Ini mansub, ini marfu', dua-dua marfu'. Kalau kata innallahu salah. Jadi degree ayat ini lebih tinggi pada wakana. Saya selalu bagi, profesor saya bagi dulu, dia kata it is about 75%. Dia punya degree of kekuatan. Dia ada yang 100%. 100% tu kalau tak percaya juga, itulah Tuhan kata, ya, telah tutup rapat hati mereka. Kau tak payah risau wahai Muhammad, aku telah tutup khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ini baru 75%. Ini 50. Ini 75. Ini 25. 25 ni kalau tak ada kana, ada Allah, wallahu alimun hakimun. Dua-dua baris depan. Ini baru 25%. Ada kana 50%. Ada innallaha 75%. Ada apa lagi 100%? Jangan ke mana-mana. Tapi yang tu minggu depan. Kenapa buat alim hakim depan-depan? Sebab nanti baru ke bila ada inna, ini jadi isim inna. Dan ini jadi khabar inna. Khabar inna. Nama dia isim inna. Ini khabar inna. Ini ikut hakim, ya. Ini ikut. Khabar inna atas dia. Ya. Khabar inna atau khabar inna. Ini khabar kana. Khabar kana. Okey, isim mansub kita belajar ada dua. Satu bila dia jadi khabar kana, dan yang kedua jadi isim inna. Okey. Yang ni dia jadi isim inna. Isim. Ingat tu je. Ini khabar kana, ini isim inna. Dia masuk kepada ayat yang dia perfect sentence. Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha mengetahui lagi bijak. Bila masuk kana, degree dia kuat sikit, 50%. Bila masuk inna, 75%. Lagi kuat. Bila masuk inna dengan kana sekali, 100%. Tapi tak masuk dalam sukatan kita. Khabar inna tak ada. Ini Itu isim inna kan? Ini isim inna. Allah tu Ya. Ini khabar inna. Yes. Tapi kita nak di sini isim inna. Yang baris atas tu isim inna. Bila kita belajar bab isim baris depan pula, yang ini kita pakai. Betul tak? yang tu isim biasa depan dengan ya, isim biasa. Isim biasa. Tapi kita belum belajar lagi kenapa isim baris depan. Salah satu sebab dia jadi isim kana, dia jadi khabar kana, kan? Ada 8 sebab je kan? Tak nak sebut banyak, takut keliru. Ya? Salah satu. Beri nasihat kat Ustaz. Salah satu. Tadi yang tu innalillah. Betul lah tu. Innalillah tu. Itulah kalau jawab semua kali susah tak habis. Itu nak mati. Orang nak mati tu innalillah. Sebab ayat ini kita belajar bab mansub. Tapi kalau nak belajar bab ayat, bab jenis-jenis ayat saja, untuk sekali ajar tu kita perlu 3 whiteboard sekali. Dapat bezakan. We need 3 whiteboard altogether. Just untuk nak show jenis ayat. Tapi hari ni kita ambil jenis ayat untuk nak menunjukkan isim itu mansub dan isim itu mansub. Ya, ada 12 sebab. Sebab pertama dia jadi khabar kana. Sebab kedua dia jadi isim. Itu satu. Bila tengok inna mesti isim.
Bila tengok kana mesti ada khabar dia. Tengok kana mesti bagi atas khabarnya. Tengok inna mesti isim yang dekat tu bagi atas. Itu sebab yang kedua. Okey, kita boleh pergi sebab ketiga? Boleh. Okey. Bila kita belajar jenis-jenis bila kita belajar jenis-jenis ayat nanti, itu yang kita need 3 whiteboard untuk not show the difference supaya tak keliru. Ya? Kita kena tulis semua tu. Okey. Okey. Yang ini mudah ya? Mudah ya? Mudah ya. Okey. Mudah ya? Okey, saya just tunjuk saja. Kalau nak tunjukkan degree tu 100%, dia pakai 2 sekali. Ini degree ni 100%. Dia pakai inna dengan kana sekali. Ya, ini hamzah ya. Ni inna hamzah ni. Inna Allah Tapi kita belajar dengan guru-guru biasa, dia tak sebut di degree ni. Dia tak sebut. Tapi kajian dibuat oleh orang barat, dia menunjukkan degree. Yang ini degree-nya rendah banding ini. Tapi semua ayat itu ayat Quran. Mana yang ini seringkali dikatakan kepada orang yang ingkar sangat-sangat. Kalau ini tak percaya juga dengan inna dan kana sekali, tak percaya juga. Ibarat kata fatakun nar, kamu ingat api neraka, allati waquduhan nas, yang di bawahnya kayu apinya manusia dan juga batu. Wa iddat lil kafirin, yang disediakan kepada orang seperti kamu. Ya, itu Tuhan kata kepada orang kafir. Ya. Jadi kalau ada 2 ni, degree dia 100%. Lepas ni tak ada apa lagi. Tuhan dah tutup hati dah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tuhan tutup dah. Nah, kes tutup pintu hati ni bukan berlaku pada zaman jahiliah. Zaman sekarang pun Tuhan dah tutup ramai pintu hati manusia. Tutup. Ya, tutup hati, tak nak semayang, tak nak berzikir, tak nak apa-apa semua kan. Miskin, ya, kesusahan, tak nak bekerja, malas, itu hati dah tutup tu sebenarnya. Ya, jadi kita minta lindung pada Allah supaya kita jangan ditutup oleh Allah. Ya. Sebab itu kita belajar Al-Quran, kerana Al-Quran ini jaminan Allah kepada kita untuk cepat masuk syurga kalau kita faham. Sebab ini yang 3 lah. Ini yang 3, yang keempat doktor. Ini 1. Ni dari segi level. Level penekanan. Sebab lain. Sebab lain. Yang ni level 1. Bukan sebab yang 3 ni. Inna Allah. No, tak. Ini level. Ini 1.3. Ya, yang pada. Sebab yang kedua pula, yang 3 belum lagi. Artinya mile kanannya ada. Mile ada 12 tapi kali 3. 3. Ini 2 yang senang difahami dan mudah, tapi 10 yang rumit difahami. Jangan ke mana-mana, bersama saya. Yang 3 ni panggil apa? Penekanan yang 100%. Dah, dia punya Arab dia tu. Arab dia tak ada apa, tak ada nama. Tak ada nama. Tak ada. Dia penekanan je. Penekanan 100%. Sebab ketiga. 3. Tadi penekanan. Itu yang malas saya nak ubah yang pelik-pelik tu. Penekanan sebab yang ketiga. Ya. Okey, dalam bahasa Arab dia panggil ayat fa'il. Okey, ayat fa'il. Bila ayat fa'il ni dia ada fa'il madi. Contohnya akal ni maknanya dia telah makan. Dia laki-laki telah makan.
Bila ada akalah, ada isim yang makan tu. Isim tu kita katalah Muhammadun. Akalah Muhammadun. Ya, sebab itu kalau kita kata akalah Muhammadan, dia makan Muhammad. Dia makan Muhammad. Sebab Muhammad ini bila bagi depan, maknanya bila bagi depan dia tukang makan, yang makannya dia. Kalau kita kata akala Muhammadan, di sini dia seorang lelaki telah makan Muhammad. Sebab Muhammad bagi atas. Nampak tak? Itu bezanya baris. Nak mengajar orang yang lemeng betul-betul ni, kan? Mudah kan? Kalau sebagai contoh, kalau saya kata akala Muhammadan, ingat dalam akala ni ada orang. Ada masa. Ada perbuatan. Orang tu pula lelaki. Ada jentina. Jin tak? Orang, masa, perbuatan, makan. Okey, kalau kita kata akala Muhammadan, ini semua ni makan dia. Dia telah makan Muhammad. Akala Muhammadan. Siapa dia? Unknown person. Tak tahu. Yang pentingnya dia orang lelaki. Yang pentingnya dia seorang. Yang penting dah makan dah, tinggal tulang je Muhammad. Kau nak fikir begitu kan? Tapi tidak begitu. Dalam ayat ini namanya ayat fi'il. Bila ayat fi'il, hanya bahasa Arab saja yang ada fi'il, yang ada ayat dimulai dengan fi'il. Telah makan Muhammad, kena bagi depan pasal dia tukang makan. Kita kata samakatan. Seekor ikan betina. Pasal ada dia tahu dia ni boleh makan ikan betina je, kan jantan tak makan. Kalau ikan saja macam mana? Sama makan lah. Kalau ikan lelaki macam mana? Sama makan lah. Tadi kita makan nasi, tahu tak ayam tu betina ke jantan? Kalau betina. Tapi kalau tengok pada fur tu ayam betina. Jantan kurus-kurus. Aduh. Kelak. Aduh. Okey. Dengar sini ya. Okey, bila kita jumpa perkataan dalam bahasa Arab, dalam Quran pun sama ada madi ni past tense ataupun present tense. Menurut saya present tense lah. Seperti yakulu Muhammadun samakan. Tak ada lagi beban. Makan Muhammad ikan. Jadi apa yang kena makan? Ini sedang makan. Ini sedang makan. Muhammad sedang lah. Okey, Muhammad sedang makan apa? Ikan. Jadi siapa yang makan siapa? Ikan. Kalau ikan tu kena makan, ini nama dia maf'ulun bih. Maf'ulun bihi maksudnya dia kena makan dik Muhammad. Maf'ul ni kena buat. Kena makan dik Muhammad. Sebab itu penting baris tu. Jadi bila ayat fi'il, kita tak kira sama ada fi'il past tense atau present tense, isim yang berbaris depan yang pertama lepas fi'il itu pelaku, pembuat. Dan isim yang kedua jadi maf'ulun bih. Jadi setiap yang jadi maf'ulun bih, dia mesti berbaris atas, sebab ketiga baris atas. Kenapa diam je? Maf'ulun bih. Cuba sebut maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu mana kena buat dik fa'il. Ini nama dia fa'il. Fa'il ni pelaku. Fa'ilun. Ini nama dia fa'ilun, pelaku. Ini maknanya fa'ilun, pelaku. Ini maf'ulun bih, kena lakukan dik Muhammad. Apa lakukan dik? Kena makan. Grama Za'ban dulu. Bangun kena buat. Betul. Ini bangun kena buat lah ni. Dia Muhammad ni jadi fa'ilun. Ya. Fa'ilun. Tulis besar-besar.
Ya, jadi Beza dengan mudhaf ilaih. mudah. Kan kita buat maf'ulun bih. Ya, ya. Beza dia. Ini maf'ulun bih, dia tak ada maf'ulun bih. Ya, yang mudah ni Dia sandar. yang mudah ni dia menunjukkan kepunyaan kereta Ali. Ini menunjukkan Muhammad makan ikan Dia mimpak maf'ulun bih. maf'ulun bih mim ni fa sorry maf'ulun bih lebih. Saya percaya Datuk bila tengok betul-betul senang. Tengok pula YouTube malam ni, besok senang. Tengok 5 kali 6 kali. Sebab yang ketiga ni kerana mafhum bih. Kerana jadi mangsa. Jadi tengok dalam Quran, kalau ada kana dengan inna, itu cerita lain. Kalau ada fa'il sama ada madi, mudhari' atau amar, tengok yang mana bahagian depan tu itu pelaku, yang mana bahagian atas itu dari mansub. Sebab yang kena mangsa mesti bagi atas. Ingat, yang jadi mangsa mesti bagi atas. Okey, boleh? Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat Saya buat ayat dulu. Yang keempat. Yang keempat ni dia ada fa'il juga. Hafizah. Mana hafizah? Hafizah ni menghafaz. Hafizah Aliyun ad-darsa. Ni Ali telah menghafaz pelajaran. Hafaz pelajaran. Ingat pelajaran ni pada atas sebab apa? Sebab jadi? Bukan. Sebab jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ali menghafal pelajaran. Diambil perkataan ini dijadikan isim. Hifzan. Ali menghafal Quran, hafal sungguh-sungguh. Tapi dia mesti ambil perkataan yang sama, cuma dia jadikan isim. Dalam Quran banyak. Ali makan nasi sungguh-sungguh. Ya? 100%. Macam saya tadi makan sungguh-sungguh. Sebab sedap lauk tu kan. Campur dua tu. Campur dua tu. Betul? So dia ni Look at the difference. Ali menghafal Pelajaran bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ni hifzan. Hafal sungguh-sungguh. Tak peduli langsung. Orang ajak pergi shopping pun tak mahu nak hafal pasal pensel minggu depan. Contohnya kan. Dalam bahasa Melayu dia tak? Dalam bahasa Melayu dia tak pakai perkataan yang sama. Tapi bahasa Arab ni, ini dia kata salah satu unsur bahasa, hifzan. Hifzan ni hafal betul-betul. Nak tengok dalam Quran, kita akan tengok lagi dalam Quran. Kalau makan pun makan sungguh-sungguh. Makan sungguh-sungguh. Dia tak kata akalan Muhammadun samakan sungguh-sungguh tak. Dia kata aklan. Aklan. Tengok Dr. Wi makan lapar sangat ni Datin Maduka. Ya, Dr. Nawi akala aklan. Lapar sangat. Telan. Aklan. Awak ni aklan. Tak boleh kata, dia kena ada akalan dulu. Akal tak aklan. Awak ni makan sungguh. Lapar ke? Gelojoh. Ini aklan. Yang ini nama dia pasal dia ada maf'ul ni. Maf'ul. Dia panggil maf'ul mutlak. Ingat air mutlak. Maf'ul mutlak, maf'ul betul-betul. Yang ni. Yang ni maf'ul bih kan? Ingat, semua dari maf'ul. Semua dari maf'ul. Tuan-tuan malam ni jangan tidur lagi. Balik nanti minum kopi apa semua kan, ulang kaji. Kalau tidak ulang kaji, dia hilang. Tengok sekejap,
Sebab kajian menunjukkan bahawasanya kalau kita ulang kaji dalam masa cepat, dia ingat cepat, dia lupa. Macam air mutlak lah. Air mutlak. Ada orang kata air mutlak ni. Tak apa, katalah apa pun asal bahagia. Asal seronok boleh faham. Saya beritahu, tuan-tuan pergilah cari orang mengajar Nahu, tanya, cuba beza mafhum mutlak 50 lebih pening kepala dia. Nanti minggu depan saya bagi jawapan. Hari ni 12 mafhum sekaligus dapat, insya-Allah. 12 sekali. Hari ni habis kita bagi. Darsa ni Habis. Dah pula habis lah. Minggu lepas ada orang tanya sangat, pada muka dia, mari kita bagi habis. Tak sangat. Nak sangat. 12. Nak sangat. Ya? Ustaz yang darsa ni dia panggil maf'ul bih. Ini maf'ul bih yang macam yang nombor 3 tadi. Dan ini dipanggil mutlak. Ini bih, ini mutlak. Yang baki-baki ni semua maf'ul, tapi bunyi belakang tu ada bih, ada mutlak, ada macam-macam lagi. Okey? Boleh? Jadi sebab yang keempat ialah kerana Sungguh-sungguh. kerana ada Sungguh-sungguh. kerana ada mafhum mutlak. Senang je. Sebab pertama ada kana. Sebab kedua ada istina. Sebab ketiga kena makan. Sebab keempat makan sungguh-sungguh. Dia lagi sadar. Saya nak beritahu, ingat tuan-tuan puan, senang nak dapat ilmu ni. Bukan senang sebenarnya, susah. Kalau mansub daripada isim dah tahu, yang lain tu dia sabab je. Dia macam produk hiliran je. Ini yang besar. Kalau dah boleh tanam kelapa sawit subur dengan baik, yang lain-lain tu hiliran saja. Ya. Jangan tak percaya, jangan ke mana-mana. Yang kelima. Okey. Yang kelima. Ya. Sila. Darsa tu sebab sa. Ya. Sebab ada Boleh atas. Sebab ada, sebab ada hifzan. Sebab ada hifzan. Hifzan ni, hafizan ni, dia menyebabkan adanya ad-dars. Hafiza Aliyun, telah menghafaz Ali. Ali hafaz apa? Ad-darsa. Kalau dia kata hafiza Aliyun hifzan, dia ayat tu tidak berapa betul. Dia hafaz bersungguh, hafaz apa? Hafaz apa? Hafaz bersungguh, hafaz apa? Dia mesti ada benda yang dihafaz, baru ada maf'ul mutlak. Jadi kena ada mafhum bih. Ya, kena ada ni. Kena ada dua-dua ni. Dalam Quran ada ni syarat dia. Baru ada ini. Ya. Boleh? Jadi boleh. sebenarnya kena ada mafhum bih, Ya. mutlak. Mutlak. Dua-dua combine. Tak apa, Datuk tanya je pasal ni layman punya. The first tadi lah juga tu. Ya. Yang the first tadi boleh nak buat ni apa tu? Tambah sajalah. Jadikan fi'il ni isim. Sebab daripada fi'il ni boleh jadi berpuluh-puluh lagi perkataan daripada ni, daripada root ni. Ya. Boleh kita pergi yang kelima? Ni isim ni. Okey, yang kelima kita bawa ni. Ini saya bukan buat ayat Quran ni. Ini buat ayat biasa untuk contoh. Jadi kita akan apply pada Quran. Ja'a Aliyun ilal madrasati. You look at the difference. Different ayat, different nama. Ya? Apa ni ja'a? Tiba Ali ke sekolah. Dia menceritakan sebab apa Ali tiba ke sekolah. Sebab ayat. Boleh sebab boleh. Tapi saya buat ayat di sini dia panggil ikraman lil ustaz.
Ikraman ni nak menghormati. Lil ustaz, kepada ustaz. Lil ustazi. Okey, tengok lepas li ustaz balik bawah kan. Ali datang ke sekolah kerana menghormati ustaz. Yang kerana ni baris atas sebab dia jadi maf'ul li ajli. Semua maf'ul lagi. Maf'ul li lihi. Maf'ul kerananya. Maf'ul kerana. Li ajlihi itu maknanya kerananya. Ali datang ke sekolah kerana menghormati ustaz, bukan nak belajar, nak hormat ustaz dia yang lama. Ya? Itu sebab. Jadi di sini maf'ul li ajli, dia menceritakan kenapa dia tiba. Dia menghormati ustaz. Kenapa dia tiba? The reason of ketibaan dia tu, itulah dikatakan maf'ul li ajli. The reason dia adalah menghormati. Ikraman ni dia karim ya, karamah kan, menghormati ustaz. Ingat, yang kelima maf'ul li ajli. Yang keempat maf'ul mutlaq. Kena faham the difference between mutlaq and li ajli. Li ajli maksud dia kerananya. Li kerana, ajlihi itu sebabnya. Kerananya. Li ajli itu maknanya kerananya. Ali datang ke sekolah kerana menghormati ustaz. Jadi bila kita sebut reason itu, maka yang reason itu nama dia maf'ul li ajli. Katakan he came to school. Ali came to school to respect his teacher. Mana tu respect tu dikatakan maf'ul li ajli. The reason why Ali came to school. Ya? Jadi maf'ul li ajli ni kita boleh katakan maf'ul kerana reason. Kerana menghormati. Nampak tak perbezaan dia? Jelas tak? Ke madrasah. Ke sekolah. Madrasati ya. Kerana Saya rasa jelas ni kan? Jelas kan? Ada fokus satu itu Ustaz. Kata tadi isim ni berbaris atas. Ada 12 sebab. Jadi kat sini tu kita nak tahu yang mana yang dimaksud berbaris atas. Inilah ni ikramah. Walaupun ja'a Tak. kisah. Tak. Yang tadi hafizan tu yang Hafizah fa'il madi. Tengok dia ni kita, yang tadi lah. Okey. Tadi. Okey, ini satu pertanyaan ni. Kita nak tengok yang mana yang kita maksudkan dalam ayat 5 ni. Dalam ayat 5 ni, ini isim bagi bawah sebab ada ilah bukan? Betul tak? Tapi kita bukan belajar bagi bawah, kita belajar bagi atas. Jadi di mana isim bagi atas? Ikraman. Ikraman ni maksudnya inilah dia maf'ul li ajli. Sebab dia menghormati guru dia. Sebab dia li ajli. Jadi nak tahu sebab, kita kena faham ayat. Ayat dia telah tiba Ali ke sekolah untuk menghormati guru. Kena faham ayat. Okey? Macam di sini lain. Di sini dua-dua baris atas. Jadi kita nak tengok di sini yang mana yang dimaksudkan dengan maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ini adalah isim yang datang daripada fi'il madi. Hafiza Aliyun ad-darsa hifzan. Dia datang dari fi'il madi. Jadi ini baris atas bukan maf'ul mutlaq, ini maf'ulun bih. Betul tak? Betul? Nah. Jadi ini pun fi'il madi juga, ja'an. Semua fi'il madi. Semua fi'il madi. Ja'an semua fi'il madi. Rasa nampak tak perbezaan dia? Ingat yang nombor 5 ni nak menghormati ustaz. Yang nombor 4 tu hafal sungguh-sungguh. Yang nombor 3 tadi kena makan. Maknanya setiap perbuatan tu dia akan sebab tu dia mesti balik atas. Mesti balik atas. Mesti balik atas.
Jadi betul, itu paling tepat sekali. Jadi yang baris atas itulah yang jadi sebabnya. Yang ini baris atas sebab ni, di sini ada dua sebab. Sebab pertama dia jadi maf'ul bih. Sebab kedua dia jadi maf'ul mutlak. Yang ini satu sebab je. Kita jumpa Quran, katakan ini ayat Quran ya. Mana isim? Ini isim baris depan. Ini sebab pertama. Ini baris atas. Ini sebab ketiga. Ini baris atas juga. Ini sebab keempat. Ini baris atas juga. Lain tu baris bawah, baris mana? Ini baris bawah sebab ada huruf jar. Ini baris depan sebab pertama. Sebab ada fa'il. Ini baris atas sebab maf'ul li ajli. Baca ayat tu, oh ini li ajli sebab dia datang ke sekolah nak menghormati ustaz. So kita kena faham ayat tu. Kalau kau nak belajar pun sama-sama. Kerana di sini menceritakan kerana, di sini menceritakan kesungguhan, di atas ni menceritakan mangsa. Boleh? Senang je tu. Kena ingat tu. Okey, yang ke-6. Yang ke-6. Nah, ya? Habis 12 ni Ustaz. Dah habis. Kalau tidak kita bagi 6 je. Baru kita setengah. Okey. Ustaz, kita boleh divide dua ni? Boleh? Okay. Yang ke 6. Ayat yang sama ya. Ja'a telah tiba Muhammad wal kitaba. Muhammad datang sentiasa ada kitab. Dia datang dengan kitab. Maksudnya Muhammad ni orang kuat membaca. Tengok Muhammad je ada kitab. Jadi kitab ini yang bersama dengan Muhammad ni, dia kata maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ahu. Ma'ahu ni bersamanya. Maf'ulun ma'ahu. Bersama. Ingat kitab je. Ingat kitab je. Ingat kitab. Ini ingat kitab. Ini ingat. Senang je kan? Muhammad datang dengan kitab. Ada kitab dia. Tapi dia tak kata dengan kitab. Wal kitab. Kitab bersama dengan dia. Datang je kitab. Kitab ada dengan dia. Ja'a tiba. Tiba datang. Ja'a tu mana datang. Saya bawa ayat yang sama je. Nama dia Ma'ah. Ma'ah ni bersamanya. Waw tu bukan huruf jar Ustaz. Mana? Tak. Waw ni huruf ataf. Dan bawah tu atas ke? Wal kitabah. Kitab. Tu atas ke? Kitabah. Kitab. Saya nak suruh faham basic dulu. Nanti bila tunjuk ayat Quran nanti, oh ini hari-hari baca, tak tahu ini maf'ul ma'ah. Okey. Dia punya reason di sini tu. Reason dia sebab dia nak menunjukkan tabiat Muhammad. Bersama dia, bila dia tiba tu mesti ada bersama dengan dia benda lain. Ya, wal kitab. Nak tabiat orang yang kuat membaca. Ya. Ya, personality dia lebih kurang itulah. Tak apa. Okey, saya bagi lagi satu, 7. 7. Saya bagi contoh 7 ni. Ya. Yang lain-lain ni contoh senang, yang 7 kata contoh dah susah lah. Safarat.
Kalau kita tunggu minggu depan, kita dah rugi masa. Kita polon juga. Habis kalau Ustaz. Safarati ta'iratu, mana kapal tu belayar waktu. Safarati ta'iratu lailan, kapal tu departure at night. Mana kapal ni? Kapal terbang. Kapal ni mana? Ni at-ta'iratu. Ni kita kata kapal itu telah berlepas waktu malam. Bila menunjukkan waktu, dia punya nama dia maf'ul fih. Dia punya maf'ul fih. Fih mana di dalamnya. Menunjukkan waktu. Saya nampak perbezaan dia sangat jelas, tak ada keliru langsung. Safarat ni dia perempuan. Sebab at-ta'irah ni kalimah perempuan. Dia apa maknanya? Departure. Telah belayar. Musafir. Musafir. Daripada safarah. Safarah ni makna musafir kan? Ni ketibaan kan juga. Dan ni berjalan, bergerak, perjalanan. Telah belayar kapal itu waktu malam. Dia menunjukkan waktu. Ini artinya maf'ul fih. Maf'ul kapal terbang. Kapal terbang. Ya. Bukan belayar lah, terbang. Ini belayar. Tapi terbang. Di sini lah. Berjalan. Safarah ni maknanya terbang lah. Terbang kapal itu waktu malam. Ingat waktu malam. So saya dari bahasa Arab kalau terbang tu dia panggil safarah. Safarah. Dia baca. Musafir lah ya. Musafir orangnya. So dia punya sebab untuk menunjukkan waktu. Dia panggil tadi apa? Dia panggil maf'ul fi. Fi. Oh ya ke? Maf'ul fi. Ingat perbezaan ni. Minggu depan kita drill sampai semua maf'ul kita kenal dalam Quran. Ada 5 lagi. Kita kena pelan-pelan ya. Fi. So ini sebab maf'ul fi ya. Tunjuk waktu. Ya. Tak ada. Sila. Siapa nak pergi toilet? Okey. Ada. Main nak pergi toilet pun takut tertinggal. YouTube. Okey, cuba buka surah 71 ayat 5. Buka surah 71 ayat 5. Yang saya bagi tu tak cukup. Ayat Quran. Surah 71 ayat 5 Dr. Wi. 71 ayat 5. Oh, senang pakai tolak Oh ya? 71 ayat 5. Ayat 5. Qala rabbi. Cuba Dr. Wi baca. Qala rabbi. Ayat 5 ya. Ayat 5. Ayat 5. Qala rabbi inni da'awtu qaumi layla wa nahara. Boleh pinjam tu? Nabi Nuh ni kan, ingat tak dia panggil saudara mara dia untuk nak selamat kan? Dia kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ni dia berkata. Dia berkata. Dia berkata. Qala he said, Rabbi, wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, da'autu qaumi, aku seru kaumku, lailan wa nahara. Lailan tu itu maf'ul fi. Malam. Ya. Malam dan siang. Malam dan siang. Lailan tu maf'ul fi. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah memanggil kaumku untuk selamatkan diri, lailan wa nahara, malam dan siang. Itu maf'ul fi. Itu masa lah. Ya, ikut masa lah. Itu dia. Ini maf'ul fi. Jadi saya akan beri setiap reason 10 sebab.
Sehingga tuan-tuan dan puan tahu semua sebab isim bagi atas. Tempat lain pun saya bagi 10 sebab juga. Di sini mungkin 3 sebab pun dah dapat dah. 3 kali pun dah boleh dah. Tengok bila buat keluar ayat tu semua dah angguk. Oh. Satu ayat. Ya, satu ayat. Ni yang ke-8 ya. Ayat. Ayat fa'il dia selalunya ayat fa'il lah. Ayat isim yang 1 2 di atas tadi kan. Ayat fa'il. Ja'al qaidu. Telah kembali. Al-qaid ni apa tu, general perang tu. General yang berperang tu kembali dari medan ya. Ja'al qaidu minal maidan. Maidan ni medan lah. Medan lah. Dia tak payah sebut perang lah. Al-Maidan ni maknanya apa tu, lapang, tempat berperang tu kan. Dia sebut di sini isim berbaris atas, muntasiran. Maksudnya general tu kembali dari gempur, dari medan perang dalam keadaan menang. Kembali dalam keadaan menang. Muntasiran. Sin. Sok. Sok doktor. Ni sok ya. Muntasiran. Ingat konsep je. Dia kembali keadaan mana? Keadaan dia menang ke kalah ke? Dengan kemenangan. Yes, right. Dengan kemenangan. Kembali dengan kemenangan. Kembali dengan kekalahan. Itu pun dika sama juga. Jadi di sini nama dia Al-Hal. Al-Hal. Maf'ul dah tak main. Ini. Dia pulang dalam keadaan halnya menang. Hal tu cerita. Yes. Muntasiran tu hal. Tengok isim baris atas yang menggambarkan dia tu, keadaan dia balik, keadaan dia buat tu menunjukkan itu hal. Itu menunjukkan keadaan. Keadaan, hal. Faham konsep dulu. Ya. Cuba buka surah 17 ayat 97. Surah 17 ayat 97. Ya. Ayat 97. Okay. Dalam ayat tu dia sebut wanah syuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Maksudnya orang-orang yang tidak ada iman ini dia akan dihimpunkan pada dan kami himpunkan mereka pada hari kiamat di atas muka-muka mereka kelihatan omyan, bisu, pekak dan buta. Dalam keadaan menggagau-gagau, mencari-cari. Mulut tak boleh nak cakap, mata tak nampak, lepas tu ni tuli, pekak. Summun, bukmun, omyun. Tu. Jadi di sini maksudnya yang isim baris atas ni, ini nama dia hal. Banyak dalam Al-Quran terdapat hal. Keadaan. Kalau tuan-tuan dan puan dapat bezakan ni semua, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dalam keadaan orang lain tak faham, kita boleh bezakan. Ini hal, ini mustasna bi'illah, ini maf'ul fi,
Ini maf'ulun mutlaq, ini maf'ulun li ajli, ini maf'ulun bih, ini isim kana, ini khabar ka, khabar inna. Alhamdulillah, syukur. Syukur Allah. Tok guru saya kata kalau ayah kita dalam kubur pun dia melihat kita belajar bahasa Arab ni, dia menangis di sana. Dia berdoa, ya Allah, aku panjanglah umur anakku boleh belajar bahasa Arab. Dulu silap aku tak dapat hantar dia sekolah Arab, sekarang dia belajar bahasa Arab. Kan? Dah seram dah Siapa tak belajar pendek umur lah. Ayah tu dia pendek umur, dia tak belajar. Bunyi macam joke, tapi setakat ni saya, anak-anak murid saya yang belajar belum lagi. Ada ya? 17. Pergi. Kalau pergi pun tak tahulah. Okey, 18 ya. Jadi tengok di sini. Allah Ta'ala menghimpunkan mereka-mereka yang durhaka kepada Allah ini di hari kiamat nanti dalam keadaan muka mereka kelu, pekak dan bisu. Mana tak boleh buat apa, mata buta, cakap tak boleh. Ya? Itu dia. Pekak, buta dan bisu ya. Pekak, buta dan bisu. Hal keadaan pekak. Jadi hal, ingat hal. Isra. 17. Isra 17. Okey, ayat yang sama baris 24 yang kita dengar hari-hari ayat ni. Ayat yang sama. Ayat yang sama, surah yang sama, ayat 24. Bunyi dia, warhamhum, ya Allah ya Tuhan kami, kasihanilah ibu bapa kami, kama, seperti mana dia menjaga saya ketika saya kecil. Saghira ni tuan-tuan menunjukkan hal. Menjaga saya ketika saya masih kecil. Bagaimana ayah kita dan mak kita jaga kita masa kecil? Saghira atau sighara, dua-dua boleh. Ada kadang-kadang sighara, kadang-kadang saghira. Maksudnya ketika kecil. Ya? Jadi ini nama dia hal, bukan maf'ulun bih lagi. Hal. Ini nama dia hal. Jagalah, kasihanilah ibu bapa saya sebagaimana dia berdua menjaga saya masa saya kecil. Hal saya kecil, hal saya baby. Okay. Yang ke-9 dia panggil ni. Okey. Ayat dia sebagai ayat tu okey. Bila contoh mesti ada fa'il ya. Hadaral aulad. Ingat al-aulad ni jadi fa'il ya. Telah datang semua budak-budak. Semua budak sekolah datang. Illa mualliman. Cikgu tak datang. Cikgu pula Tuhan. Murid-murid semua datang kecuali cikgu. Yang tak datang tu mesti baris atas. Betul. Mesti baris kecuali ya. Kecuali baris atas. Tapi jangan apa bersih. Mualliman. Jadi ini yang kita nak bincang. Yang ini nama dia al-mustasna bi'illah. Makin hari makin susah ni nama dia. Itulah. Nak tulis pun susah. Tadi nak cari sendiri. Nak tulis pun susah. Tak apa, balik Langkawi ni kita hadam semua isim-isim ni kan. Bola kapas dalam bas kita drill Ustaz. Kita drill. Bola kapas kita drill. Bola kapas ke Langkawi? Bola kapas. Bagi bola kapas kan? Kau ni kata Langkawi je. Ingat Langkawi. Al-mus apa? Cuba sebut
Tasna bi'illah. Makna dia yang dikecualikan dengan illah. Illah tu makna melainkan. Illah ni makna dia illah, makna dia melainkan. Baris pula melainkan. Kecuali. Okey, dalam hal ini yang tak datang tu yang baris atas. Bukan sebab lah. Bukan sebab yang tak datang. Yang tak datang. Tak tiba. Okey. Yang tunggu-tunggu tak tiba. Dia datang tapi lambat. Mahal. Kalau datang walaupun lambat bagi ada. Okey. Jangan pula ada orang lambat mari kita kata dia bagi atas. Ini lambat mari bagi atas ni. Mu'allimah tu yang bagi atas. Mu'alliman. Mu'alliman tu makna teacher, guru. Okey. Jadi di sini tuan-tuan, yang berbaris atas ni yang tak datang. Yang berbaris depan tu semua datang. Bahasa Arab kan? Baris. Ini tak perlu susah. Ada 3 lagi. Ada 3 lagi. Ada 2 lagi nak. 12. Sampai lupa nak bilang nombor. Kan main lagi. Okey. Nombor tak ingat. Tak ada nak ingat. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 249. 249. Ada yang? Tak ada, tak cukup. Surah apa ni? Surah Al-Baqarah ayat 249. Tak ada. Ini dia kena beli iPad seorang ni. Okey, Palaman. Okey. Ayat dia pasyaribu minhu. Ada tak? Mana pasyaribu? Ayat 249. Pasyaribu minhu illa qalila. Oh, ada. Ada? Minhu illa qalila. Kalau saya bawa 180 contoh ni dalam ni, memang habis semua dapat tahu. Isim mansub saja yang rumit, yang lain mudah. Jar majrur yang 3 dah tahu dah. Isim kan? Pasyaribu minhu, mereka semua telah minum daripadanya, illa qalila, melainkan sedikit. Sedikit itu yang tak minum. Illa qalila. Illa qalila. Dah kena minum kan? Ya. Dalam ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Iblis sa. Ya, iblis tu yang tak sujud. Yang tak sujud. Ini yang nak ngacau kita ni, iblis ni. Ya. Ya. Yang ke-9 dah. Sambung Ustaz dia ada Ada? Berhenti illa iblis. Kalau wakaf iblis lah. Tapi saya tahu itu mesti iblis lah. Sebab iblis tu dia mustasna nama dia. Mustasna bi'illah. Senang je. Okay? Ini contoh itu ya, contoh nombor 9. Contoh nombor 9. Contoh nombor 9 ni nama dia mustasna bi'illah. Exception kan? Yang kita dengar sesekali bila Jibril mengamuk. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya binasa melainkan Allah. Wajah. Ya? Wajah tu maknanya Allah lah. Kuasa Allah. Ya?
kullu syai'in, semuanya binasa melainkan wajah Allah. Kan? Oh, tengok pucat semua. Tapi kalau qalila saja ni, kalau biasa ni qalila, la juga boleh atas. La di atas. Kalau kita wakaf pun dah tahu illa qalila. Kalau qalila saja. Saya kata orang tanya kita tahu bahasa Arab, kita kata qalila. Itu boleh juga. Tapi itu tak ada hal dari situ. Kalau kata qalil pun boleh. Ada orang kata qalil. Sikit-sikit kan? Silakan. Dalam satu ayat lagi, la ta'buduna illallah. Kan? Jangan kamu semua melainkan Allah. Itu ayat. Jadi senang je. Illa senang je. Ya, kecuali je bagi atas. Ya. Mustasna mana kecuali? Yang terkecuali ya. Kita nak pergi ke Pulau Kapas, yang tak pergi tu bagi atas. Jadi siapa yang takut bagi atas? Pergilah. Kerana yang pergi semua bagi depan. Yang tak pergi tu bagi atas. Bila besok kita buat kelas bagi je mansub. Sebab illa. Bagi atas. Yang ke 10 ke 11? 10. Di 9 ya? Okey. Ke-9 ya? Okey. Ini yang ke-10. Bila ada ya. Dalam Quran kalau ada ya tu maknanya seru. Wahai. Dia mesti bari atas. Ya Ali ya. Ya senang lah. Senang je kan, senang. Apa tak buat di nombor 1 tu. Sebab dia makin lama makin senang kan. Ya Ali ya. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Ya. Ya Allah. Kalau kata ya Allahu, awak tak boleh jenah apa? Datanglah ke Barakah. Jangan pergi. Allahu boleh lah. Jangan main-main nasihat kita dah lama dah ni. Tak lama lagi dah nak pergi semua kan. Mari. Ya Allah. Ya Nabi ya. Ya Nabi Allahi. Sebab Allah tu jadi mudhafun ilaih. Kan? Ya Ali tak boleh lah. Ya Ali tak boleh. Ya Ali. Tak boleh. Tak boleh lah. Dia panggil dia pun tak? Ya? Panggil dia pun? Panggil dia munada. Munada. Munada ni maknanya kena seru. Ini boleh cari sendiri ni banyak. Orang nak cari sendiri saja, dapat ke tidak tahu. Ya banyak. Awak nak cari kat mana? Nak cari kat mana? Dua-dua boleh. Sama. Bukan main lagi. Kena seru. Kena. Ada? Ya lazina amanu. Ya. Amanah. Ni dia. Ada orang tanya ya ayyuha bagi depan. Kalau isim tu isim mabni, dia kena ikut baris asal. Tetap. Kemudian ya ayyu tu mabni, kena kata bagi atas. Ayyu tu munada. Dia tetap. Jadi kalau baris yang boleh aliyah ni boleh bagi aliyi, boleh di aliyu. Jadi di sini kita kata ya aliyah lah, sebab ini lepas ya ni huruf nida. Nama dia huruf nida. Yang dua huruf, yang dua huruf dulu. Dan ini ali ni makna munada. Munada ni kena seru. Munada kena panggil. Assalamualaikum ya ahlal kubur.
Kalau kata ya ahli kubur tak bangun. Ya ahlal kubur, Waalaikumsalam. Goncang kaki. Tapi orang selalu cakap ya ahli kubur. Orang tak tahu dah tu. Ya ahlal. Dia tak ada. Kalau nak orang kubur tu jawab, kena baca ya ahlal kubur. Kalau dia tak jawab juga, dia memang dah mati dah tu. Lepas ni jangan ahli lagi. Kalau ahli tu, ni isteri kita ahli. Yang nak kubur tu ahlal kubur. Ya ahlal kubur. Lalu ya, kita sebut ya ahli kubur. Yalah tu yang cerita tu. Yang mana? Yang mana? Kita kalau jangan mula. Tapi macam mana boleh kesilapan tu common sangat nama. Melayu campur Arab. Dah pasal Arab. Pasal tu susah nak terang dengan cara tu. Banyak orang kata ya Rasulullah. Ustaz dia tak tahu, dia tak belajar tahu, dia lupa. Tu. Ya ahlal bait. Ya ahlal. Kita pergi makan Rasulullah, kita kata apa? Masuk ya Rasulullah, ya ahlal bait. Wahai ahli keluarga Rasulullah. Ahlal bait itu bukan ahli rumah kita ni, ahli rumah Rasulullah. Al-bait itu maknanya keluarga Rasul. Nah, ya ahlal baiti. Bukan ya ahli. Kalau selama ni kata ya ahli, kena pergi semula ke umrah. Kalau nak jelas lagi, bawa ustaz pergi. Ustaz ajar di sini mana mudah pun ilih. Gula-gula. Okey, jok juga boleh faham ni? Boleh. InsyaAllah. Ada dua lagi. Dalam Quran banyak ni. Ya, banyak. Termasuk ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin. Ya ahlal. Cuma tadi saya merasa question ya ayyuhallazina amanu. Ayu tu sebab dia mabni, Dr. Wi. Mabni. Tak boleh tukar. Dia kena ayu juga. Tak boleh tukar sebab dia kena ayu juga. Okay. Boleh? Ini kita belajar tentang tanda dia baris depan. Nanti bila tuan-tuan diajar cara baca dia, aduh. Pening. Bukan pening tak? Banyaknya ilmu rasa. Seronok. Ataupun kita nak belajar cara baca ni di Pulau Kapas. Boleh belajar. Duduk tepi pantai. Duduk tepi pantai kan. Patutnya kita pergi umrah ramai-ramai ni, kita belajar di satu sudut di Masjidil Haram tu, kita belajar tentang baca, tentang Arab. Nak dengar tak saya baca ni? Baca. Hadara fi'lul madi mabniun alal fathi. Al-aulad jamu taksir marfu'un fi mahalli raf'in al-fa'il illa harfu istisna mabniun ala sukun mualliman ismun mansubun mustasna bi illa. Itu cara baca dia. Habislah. Selesai. Orang tak ada question dah. Habis dah. Cara baca dia. Maknanya boleh tak kita baca Quran daripada Al-Baqarah tu sampai ke habis tu dengan cara macam tu? Itu bukan baca, itu artinya Pak Arab dia bukan nganga je. Kita baca pun dia nganga dah. Dia nganga. Orang Melayu baca Quran dia nganga. Dia nganga-nganga, dia tutup balik sebab orang Melayu tak faham. Baca-baca tak faham. Aku tak baca, faham. Sebab tu kita berjuang sungguh tuan-tuan faham. Supaya tuan-tuan boleh faham. Bukan faham makna ni saja. Faham apa tugas dia ni. Apa nama benda ni. Apa nama ni, kena baca dia. Ini fi'il madi. Daripada bab 1 fa'ala yaf'alu. Kan belajar bab dulu. Mabniun alal fathi. Bagi atas mabni. Al-aulad jamu taksir mufraduhu waladun. Mufradnya walad. Fi marfu'un bid-dhammah. Marfu' dengan dhammah kerana dia jadi fa'il. Illa adatul istisna mabniun ala sukun. Mu'alliman ismun mansubun wa alamatu nasbihi kasratun fi akhiri li'annahu mustasna bi illa.
Jelas tak? Kalau seorang profesor engineering boleh baca macam ni depan seorang mufti, menangis dia. Sebab dia kata aku dah lupa. Tu lah. Sebab itulah saya punya usaha bagaimana nak menjadikan yang impossible possible. Ya, nak jadikan tak susah. Ada doktor, kawan saya doktor yang belajar 5 tahun dulu, doktor pakar, dia boleh ubah profession dia. Ada seorang tu pilot, boleh ubah. Ketika YouTube pertama keluar, dia kata, Ustaz, saya sedang drive Ustaz, on the way to Las Vegas, sedang bawa kapal terbang. Happy Ustaz, bawa ni Ustaz. Ada seorang tu husband and wife, beli kapal sendiri, duduk di Johannesburg, duduk di USA. Dia ni yang buat lampu Majlis Haram ni, yang buat lampu payung buka tu kan. Itu anak murid yang pertama tu. Anak murid yang pertama tu, husband and wife, jurutera, buat lampu. Sekarang ni dah habis dah, pergi bekerja di US pula. Mana belajar bahasa Arab, mengajar bahasa Arab sekarang ni. Tuan-tuan, maknanya hebat. Saya cukup suka bila tengok. Kita nak beli, nak tukar kereta pun tak mampu lagi, nak beli jet lah. naik Ferrari lama je. Ada dua lagi. Dua lagi. Tarik nafas. Ingat mustasna bi'illah? Mustasna bi'illah. Ingat lagi tak? Yang pertama apa dia? Yang pertama kana. Yang kedua inna. Yang ketiga maf'ulun bi. Yang keempat ingat dia punya clue word. Ya? Mutlaq. Yang ketujuh ma'a. Yang ke-8 fi. Yang ke-9 hal. Yang ke-10 yang baru kejapnya. Jadi isim bagi di atas 10 sebab inilah dia kenapa dia bagi atas 10 sebab, with some exception yang kita akan beritahu nanti kemudian. Some exceptions, beberapa pengecualian. Pengecualian ni ada pengecualian. Kalau di sini kita kata, kalau di sini hadaral aulad illa mualliman, yang datang semua pelajar, yang tak datang bukan. Tapi kalau kita kata ma hadaral aulad, tak datang budak-budak tu illa muallimun pula. Kalau muallim datang di sini, kalau muallim tak datang, dia kena bagi depan pula sini. Ingat tak? Ma Muhammadun illa rasulun. Ma Muhammadun illa, tidak ada Muhammad melainkan dia seorang rasul, kena bagi depan pula. Itu some exceptions. Exception tu ada 4 saja exception. Jadi sekarang ni tak salah nak faham exception tu. Faham yang tak exception pun dulu cukup lah. Ya, pengecualian kan. Yang ke-11. Okay. Kalau Imam Syafi'i dia kata makin lambat balik ni makin nak dapat. Dia tak apalah, dia duduk rumah Imam Malik, dia tak balik. Kita semua nak kena balik. Yang ke-11 panggil balik dah. Yang ke-11 ni dia kata, sebagai contoh ya, ni sebagai contoh, ini senang saja. Inna tilmiza, ini bagi atas tak? Sudah. Apa sebab bagi atas? Sebab ada inna. Ini sebab yang berapa? Sebab yang kedua, ketiga? Dua. Kita sebut cerita tentang murid tu, innal tilmizal mujtahidah. Sesungguhnya murid yang rajin itu, ini bagi atas sebab ada inna. Boleh? Ini bagi atas sebab dia ikut tilmiz. Dia ikut? Tak boleh? Apa maksud dia? Murid yang rajin. Yang rajin ni dia kena bagi atas juga sebab dia ikut murid. Jadi yang inilah nama dia di sini dia tulis nama dia tabi'.
Nama dia? Tabi'i. Tabi' ni ikut. Tabi'in. Yang ni tabi'. Mana-mana isim yang mengikut baris atas dikira tabi'. Tabi'. Kalau sifat sifat tu sebahagian dari tabi'. Tabi' ni ada sifat, ada nak, ada badal. Kalau boleh faham sifat tu betul. Ar-Rahmanir Rahim itu dia kata tabi', ikut. sifat dia. Sifat dia ikut. Senang je kan? Senang je. Kalau senang yang ke-12 akhir sekali. Dalam Quran banyak ni. Dalam Quran sungguh banyak. Banyak. Nombor 12. Nombor 12 yang akhir sekali. InsyaAllah minggu depan kita drill. Nombor 12 ni dia kata gini. Ayat dia. Rabbi ni maksudnya wahai Tuhanku. Ya, asalnya wahai Tuhanku. Rabbi zidni. Siapa ni dalam surah apa ni? Zidni ilman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkan kepadaku. Tambah apa? Jadi tambah apa? Tambah ilmu ni lah yang jadi yang ke-12. Okey. Ya Allah Tuhanku, berikanlah aku. Beri apa? Apa yang nak diberi tu, apa yang nak tambah tu, itulah nama dia tamyiz. Mengatur rezeki pun boleh juga. Tamyiz. Ini Ustaz Tamyiz. Ustaz Tamyiz. Tamyiz, Ustaz Tamyiz Selangor ada lagi dia? Ustaz Tamyiz Mufti. Oh ya, Ustaz Tamyiz Mufti. Ada seorang lagi yang sahabat saya tu, Ustaz Tamyiz. Tamyiz. Ingat Mufti, nama Mufti. Tamyiz ni artinya membezakan apa daripada benda lain. Kalau kita kata Rabbi zidni ilman, mana yang diminta tu tambah tu ilmu, bukan tambah benda lain. Yang ditambah tu adalah ilmu. Bila sebut ilmu, makna tamyiz, no other thing but ilmu. Jadi tamyiz ni tambahan. Tambahan, bukan tambahan. Yang dikandaki. Dalam bahasa Inggeris kita apa? Differentiates. Yang membezakan. Pasal apa? Banyak benda yang kita nak minta pada Allah. Tapi di sini kita minta ilmu. Jadi ilmu tu membezakan daripada benda lain. Tambahannya membezakan. Membezakan. Jadi nama dia tamyiz. Rabbi zidni ilman. Jadi tambahannya membezakan. Ya. Okay. Dalam satu ayat ana aksaru, saya lebih banyak, minka, daripada engkau, walada ni anak. Reasoning tadi apa makna? Tamyiz. Reasoning tu makna dia. Mana reasoning? Zidni tu tambah. Tambah. Macam kalau kita pergi Mawarat, dia suruh tambah nasi, zid. Zid tu maknanya tambah. Zid tu artinya tambah. Daripada ziyadah. Jadi sebab yang ke-12 ni ialah kerana tamyiz. Perbezaan ya. Ya. Ana aksaru, saya lebih banyak daripada engkau anak. Banyak tu banyak apa? Ada banyak harta, ada banyak kereta, ada banyak rumah. Tapi yang banyak di sini adalah anak, bukan harta. Jadi sebab itu nama dia tamyiz. Tamyiz tu maknanya to exception, to specify apa yang banyak tu. Ya, bila sebut walada, bukan anak, bukan rumah, bukan kereta, bukan tanah, tetapi anak. Tamyiz. Alhamdulillah, syukur kita 12 perkara dapat siap dalam masa satu kali. Tempat lain sampai 3 kali. Menunjukkan kepintaran kita punya pelajar kita. Ya, satu tahniah. Gunung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda mana alaiha wa anta khairul warisin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين فلك الحمد قول الرضا فرك بعد الرضا وفننا دائما سرمن إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا لأدائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين وفي الجنان ونعمين وعن النيران بعيدين وإلى وجهك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين ومتمتعين ردنا اللهم عليك مردا جميلا ردنا اللهم عليك مردا جميلا ولا تجعل فينا شاكيا ولا محروما واكتب اللهم صحتنا ولعبيدك الهجات والغزاة والزوال والمسافرين في جوك وبركة من محمد أجمعين اللهم سهلهم وسهل ما معهم اللهم احفظهم واحفظ ما معهم اللهم اكرم واحفظ ما معهم ya Allah Tuhan kami berkatilah kami begini ya Allah berkatilah muslim ini ya Allah Tuhan kami permudahkan segala urusan mereka ya Allah berilah mereka dengan baik dan kepada dengan selamat dengan keluarga mereka ya Allah dengan rahmat dan izin-Mu ya Allah kami bersyukur kerana dapat melaksanakan tugas kami dengan baik dengan pada mana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana alayka tawakkalna wa ilayka nana wa ilaikal masir rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana srif 'anna 'azaba jahannam inna 'azabaha kana gharama inna sa'at mustaqam muqama Allahumma ya mujriyal bihari wal uyun Allahumma ya mujriyal bihari wal uyun Allahumma ya mujriyal ya man ja'ala khazain bainal kafi wan nun wa alima bima kana qabla yakun wa nas'aluka Allahumma an tasruka bina jarata ridak wa an taj'alna ahlan wa mahalli sa'adatika wa ghinak wa an tuyassirana jami'an ya Allah permudahkan kami segala apa yang kami tuntut ya Allah wa tuyassirana wala matib dan lengkapkan hidup kami ya Allah dengan kebesaran dan kenakan ya Allah birahmatika ya man ja'ala khazainahu ya wahai yang menjadikan khazanahnya di antara Kahf dan Nun ya Allah Tuhan kami lekapkan hati kami dengan kemuliaan Al-Quran ya Allah hiasilah kehidupan kami dengan khazanah Al-Quran ya Tuhan kami kekalkanlah kami dengan syafaat Quran tutupkanlah ajal kami dengan keberkatan Quran ya Allah birahmatika arhamar rahimin bismillahirrahmanirrahim siqa bismillahirrahmanirrahim 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 wa ala tawakkal wa rabbul azim wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi qabbalallahu wala aqwa ala naril jahim Allah fahab li taubata wa ufir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim ilahi si ala wala aqwa ala naril jahim Allah fahab li taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastulil firdausi a'la
للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي